Assalamualaikum, Yoshmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga Tokyo Revengers chapter 215. Untuk dalam chapter ni tak banyak sangat ditunjukkan dan ada dua benda yang cukup besar telah mengejutkan kita untuk dalam chapter kali ni. Selepas kejadian dua kumpulan besar yang menguasai pada waktu tu telah bertembung antara satu sama lain dalam chapter yang lepas. Aku memang tak sangka gila dan tak sabar nak borak pasal apa yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Adakah akan jawab sebab kenapa Draken telah menyertai kumpulan Brahman ataupun tak. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Sebelum kita sambung lain video, aku nak shout dekat satu channel iaitu Ken Tech Tips. Channel ni dia ada buat konten review pasal teknologi dan juga PC, tapi lebih fokus dekat PC. So kepada sesiapa yang baru nak buat setup PC ke apa, channel ni memang sesuai untuk korang refer untuk buat setup PC. Kalau korang ada bajet 1000 ke, hanya ada bajet 2000 ke, bawah 500 pun tak ada masalah. Korang refer je kat channel tu. Selain dari itu, banyak lagi konten-konten yang cukup bermanfaat dan cukup menarik yang korang boleh dapatkan dekat channel dorang. Korang tengok dulu, klik video dia sikit. Memang terbaik gila perkongsian daripada channel dorang dan info-info yang dibagi pun memang cukup padat. Jadi jom kita support dan subscribe channel Ken Tech Tips dan support juga video-video yang telah dihasilkan oleh dorang supaya dorang lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video yang lebih menarik untuk kita semua. Okey, dah settle, jom kita sambung ni video balik. Chapter 215 yang bertajuk After a Storm Comes Calm. Chapter ni bermula dengan sambungan selepas berakhirnya pertemuan di antara kumpulan Rokuhara Tandai dan kumpulan Brahman. Jadi lepas dia itu, Takemichi, Inupi dan Draken pun terus dia balik ke kedai motor dorang sambil dalam otak Takemichi berfikir pasal apa yang Draken bagi tahu dekat dia, yang mana sekarang ni Draken adalah member untuk kumpulan Brahman. So Takemichi pun tanyalah dekat Inupi, dekat mana Draken sekarang ni, dan Inupi pun jawab Draken sekarang berada dekat luar bersama dengan member kumpulan Brahman, mungkin tengah bincangkan sesuatu. Jadi bila Takemichi tahu pasal benda tu, dia pun nak pergi dekat luar lah untuk tengok keadaan dorang. Tapi tiba-tiba sewaktu Takemichi nak keluar, Inupi pun cakap dekat Takemichi yang dia risaukan pasal Draken sebab kumpulan Brahman ni bukannya kumpulan motor biasa-biasa je macam kumpulan Toman dulu, tapi kumpulan dorang ni lebih kepada macam geng Yakuza sebab kumpulan Brahman ni dipimpin oleh orang-orang dewasa dan ada juga mengatakan benda yang buruk pasal kumpulan Brahman. So Inupi pun suruhlah Takemichi berhati-hati kalau dia nak pergi kat luar tu. Jadi bila Takemichi pergi dekat luar, dia nampak Draken tengah cekak leher Akashi Takeyomi sambil dia cakap, kau tak dengar ke Akashi? Kalau kau libatkan Takemichi dalam hal ni, aku tak akan pernah memaafkan kau. Jangan libatkan former anggota Toman dalam hal ni. Lepas tu bila Takemichi nampak situasi dorang waktu tu macam tengah tegang, jadi Takemichi pun suruhlah Draken berhenti dan dia tanya, apa sebenarnya yang korang tengah bincangkan ni? Tolong jelaskan dekat aku. Jadi lepas tu pun tiba-tiba kawan lagi Senju yang turut berada dekat situ terus dia cakap dekat Takemichi yang Draken berniat untuk membawa Mikey semula keluar dari semua ni. Dia hanya berniat untuk menyelamatkan Mikey je. Dalam masa yang sama, kumpulan Brahman juga mempunyai matlamat untuk menewaskan kumpulan Kanto Manji Gang yang diketuai oleh Mikey. Jadi diorang bekerjasama disebabkan diorang mempunyai objektif yang sama. Lepas tu Akashi pula cakap dekat Takemichi yang sebenarnya dia suka dengan matlamat kumpulan Toman dulu, iaitu diorang bukannya nak jadi geng nombor 1 dekat Jepun, tapi matlamat diorang untuk ubah era untuk dunia gangster. Tapi malangnya berbeza pula untuk kumpulan Kanto Manji Gang, yang mana kumpulan diorang ni tak mempunyai matlamat apa-apa pun. Jadi disebabkan benda ni, berkemungkinan besar Mikey akan berubah menjadi jahat. So apa yang kumpulan Brahman nak adalah untuk menewaskan orang jahat tu. Jadi kawan Regi Senju pun cakaplah dekat Takemichi, kedua-dua kumpulan besar telah tengok dekat kau bila Takemichi cakap dia nak menewaskan Sano Manjiro. Jadi kalau Takemichi mempunyai matlamat macam tu, kawan Regi Senju pun mengajak Takemichi untuk sertai dorang. So Takemichi pun fikirlah dengan tawaran Kawaragi Senju tu, memandangkan dia tak nak melibatkan kawan-kawan dia dalam pertarungan ni. Jadi Takemichi pun fikir mungkin dengan cara ni kot yang paling cepat untuk menewaskan Mikey. Cumanya tiba-tiba Draken telah menghalang dorang dan dia cakap kalau korang terus nak libatkan Takemichi dalam hal ni, jadi korang boleh menganggap aku sebagai musuh kumpulan Brahman. Dan Kawaragi Senju pun terus dia cakap, okey, kalau macam tu kau nak start lawan sekarang ke? Sewaktu
Waktu dalam keadaan makin tegang, Takemichi terus dia buat keputusan dengan dia cakap dekat Draken, kalau dia tak buat keputusan sekarang, mungkin lepas ni dah tak akan ada peluang macam ni lagi. Dan Takemichi pun decide untuk dia sertai kumpulan Brahman. Cumanya Draken cakap, dah tentu kita orang tak nak lawan dengan Mikey. Dan Akashi pun balas, sebab itulah kita orang perlukan korang berdua merangkap orang yang paling Mikey percaya. Kita akan berhadapan dengan Mikey tanpa bertarung dengan dia. Benda ni lebih baik akan berlaku. Jadi mulai sekarang, Takemichi pun secara official telah sertai kumpulan Brahman dengan dia mempunyai tujuan yang sama macam Draken. Diorang bekerjasama dengan kumpulan Brahman bertujuan hanya untuk mencapai matlamat diorang. So lepas je semuanya dah settle, Kawaragi Senju pun terus dia cakap dekat Takemichi, sekarang ni kau adalah gopher aku. Aku pun tak sure lah apa maksud gopher tu. Mungkin gopher tu refer kepada pekerja, peneman ataupun assistant macam tu lah. Kalau salah korang komen dekat bawah tau, sebab aku sendiri tak tahu apa maksud gopher tu. Dan Kawaragi Senju juga suruh Takemichi datang jumpa dia dekat Harajuku esok pukul 3 petang. Dikatakan oleh Akashi yang Kawaragi Senju dah berminat dengan Takemichi, so dia kena bersiap sedia lah. Jadi bila Takemichi dengar apa yang Akashi cakap tu, dia pun rasa pelik lah dan dia tak faham langsung apa yang dimaksudkan oleh Akashi. Keesokan harinya bila Takemichi dah pergi ke Harajuku pukul 3 petang, dekat sini kita dikejutkan dengan yang ni plot twist gila lah. Sebenarnya Kawaragi Senju tu merupakan seorang perempuan. Aduh, punah harapan aku. Aku ingat Kawaragi Senju tu laki tau, sebab muka dia pun dah macam ala-ala Mikey dengan Chifuyu sikit, tapi rupanya perempuan. Waktu tu Takemichi memang terkejut gila lah. Dia pun sampai tak kenal bila Kawaragi Senju pakai baju sekolah. Dan chapter untuk 215 pun habis macam tu je. Aku memang tak sangka gila Kawaragi Senju tu sebenarnya merupakan seorang perempuan. Sebab di awal kemunculan dia pun kita tengok macam tak ada ciri-ciri sebagai seorang perempuan langsung. Lagi-lagi dengan kekuatan dia menyerang Tyrannosaurus, lain macam kalah orang lelaki. Tapi mungkinlah juga kita tak nampak Kawaragi Senju ni macam seorang perempuan disebabkan di awal kemunculan dia, Kawaragi Senju telah memakai jubah kumpulan Brahman. Kan nampak besar sikit kan? Berbeza pula bila dia pakai baju sekolah. Nampaklah ciri-ciri keperempuanan dekat Kawaragi Senju. Aku memang tak expect gila lah. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap penjelasan aku jelas dan korang enjoy untuk dalam video kali ni. Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.